Para penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian, maaf ya terlambat daripada yang dijadualkan. Matahari pun dah panas, masya-Allah. Tapi tak apalah. Vitamin apa? Vitamin D vitamin C, vitamin apa? Sudah? Jadi tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, pagi ni kita nak belajar satu perkara amali dalam Islam, iaitulah berkaitan dengan tayamum. Dan kedua nanti saya nak ajar tentang bagaimana kita menyucikan najis mughallazah yang berlaku kepada kita barangkali kadang-kadang kasut kita ataupun ada najis anjing dan sebagainya, maka kita kena bersihkan dengan cara yang diajar oleh Islam. Kerana tuan-tuan apa? Kerana matlamatnya kita nak bersuci. Allah Taala menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 103, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang adalah satu benda yang ke atas umat Islam. Ya, kadang-kadang bila kita pergi ke hospital, kita tengok kat hospital tu ada orang sakit tapi tak sembahyang. Tangan dia bersemen, dia tak sembahyang, dia tak erti tayamum, maka dia tak sembahyang. Berapa lama pak cik duduk kat hospital ni? Dah 2 minggu. Allahu akbar, kesiannya. Kerana mereka tak belajar satu perkara yang penting. Jadi pada pagi ni saya nak ajar tuan-tuan bagaimana bertayamum. Ni habatul tayamum, debu tayamum. Kita taburkan cara dia tak susah, nanti anak-anak akan buat bersama. Okey, cukup. Nampak ni? Tak nampak Abang tolong rendahkan sikit bagi nampak. Nampak kan? Nampak Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tayamum ni adalah kita mengambil debu yang bersih dan kita sapukan pada muka dan tangan untuk mengambil tempat wudu. Andai kata seseorang itu mungkin tangannya luka, mungkin anggotanya tak boleh ambil wudu, mungkin di tempat itu terputus bekalan air, memang tak ada langsung, yang anda cuba untuk minum saja. Maka tengok bismillahirrahmanirrahim. Ni. Kemudian ada sikit-sikit kan? Tak perlu banyak-banyak sapu di muka. Peluh betulan. Okey kan? Sekali, kemudian tangan tengok tangan bagaimana. Macam ni. Kemudian tangan kanan dulu macam ni. Nampak tak? Dari sini habis. Kalau nak begini pun boleh, tak ada masalah tapi yang diajar kita syarat saja sebenarnya. Ini dipanggil bagaimana menyempurnakan wudu, mengambil tempat wudu. Dia satu benda tak abudi. Sudah pernah dengar tak cerita pada zaman Nabi dulu, para sahabat pergi perang. Lepas tu bila mereka pergi perang, tiba-tiba dalam peperangan tersebut musim sejuk yang amat sangat. Maka salah seorang daripada mereka ni pada waktu malam itu dia mimpi basah. Pernah dengar cerita ni? Tak pernah dengar. Mana dengar? Jadi bila dia bangun pagi-pagi, dia dah kat mimpi basah, berhadap besar, dia nak ambil wuduk, nak mandi, apatah lagi wuduk pun tak boleh, nak mandi lagi lah tak boleh, air sejuk sangat. Maka sahabat ni telah pun berenang dalam pasir, dia stand dalam pasir. Boleh bayang macam mana? Dia mandi dalam pasir tanah lah maksudnya. Lalu dia pun sembahyang subuh bersama para sahabat lain. Peristiwa itu telah pun ditanyakan kepada Nabi SAW. Maka beliau menjawab, wahai Rasulullah, saya membaca ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Maknanya kalau mandi saya mati, wahai Rasulullah. Rasulullah pun senyum. Sebenarnya tak perlulah stand dalam pasir, bersihkan anggota badan semua. Madailah dengan tayamum ni. Saya ajar sekali tayamum, jangan lupa taburkan seperti ni. Kita hanya ada 2 saja anggota yang kita akan tayamum. Tengok bismillahirrahmanirrahim. Muka. Cukup sekali saja. Kemudian anggota tangan macam ni. Nampak Aman? Betul Turun macam ni, pergi ke belakang siku, yang sini pergi ke sini. Ni tangan kanan, tangan kiri pula dia bagi sini. Apa yang dapat lihat? Masa abang tepuk tadi, yang abang sapu di bahagian belakang, nampak tak? Jadi tak pergi ke atas yang ada tanah ni, nampak? Dan yang atas ni buat yang sini pula. Faham? Mudah nak cuba buat? Cuba. Tak apa. Tangan ni cukup. Lakonan saja. Sapu muka. Macam ni, sapu macam ni. Naik ke atas. Cukup dah. Okey, tangan pula.
Macam mana? Sana. Macam mana? Oh ni. Sorry, silap. Okey. Macam ni sekali buat tunjuk muka tengok. Macam ni. Satu. Tangan pula. Macam ni, nampak sini. Tengok baik pergi sini. Pergi ke belakang siku, ni anggota wuduk kan? Kemudian yang atas ni pergi sini. Kemudian yang kanan ni tak usik kan? Ni. Nampak? Nampak? Cuba ambil pula. Cepat. Tak perlu banyak. Sikit okey, muka. Macam ni, tengok muka dia sendiri macam ni. Macam ni. Lagi tepi. Okey. Tangan pula. Tangan mana dulu? Tangan kanan dulu Sampai belakang siku, nak sampai belakang siku dia sekali. Lagi sini, hujung jari. Jangan sini. Ni tak boleh ni. Ke atas sini. Sebenarnya masih ada lagi debu di atas tangan kan? Okey, buat macam ni. Okey. Cukup. Nampak Nampak sekali saya tunjukkan. Macam ni. Satu. Muka pun macam ada tepung korma lah. Tangan pula macam ni Ni ada lagi kan? Jadi tuan-tuan boleh praktikkan di rumah masing-masing Ambil lah tepung ke sebagai praktiknya, sebagai contohnya. Jadi boleh lakukan bila kita mengalami masalah ketiadaan air, penyakit dan sebagainya. Tegakkan ni. Okey. Sekarang tiba kita ke bahagian yang kedua, iaitu kita nak belajar bagaimana menyucikan kasut yang kena najis mughalazah. Mari kita beralih tempat sikit. Ambilkan air ni. Kat sini atas tanah ni. Sini boleh? Rahmat? Boleh? Okey. Mari sini. Okey. Air. Tolong ambilkan Boleh saya angkat patung Ustaz. Boleh. ambilkan slipper satu tu. Kena pakai sarung tangan. Ramai ni tak tahu apa. Tak je. Jadi saya nak beritahu pada tuan-tuan bagaimana cara menyucikan kasut saya yang kena gigit anjing Dan mungkin tuan-tuan juga ada pengalaman yang sama. Kadang-kadang kita berada di negara yang bebas anjingnya. Seperti di negara kita sendiri pun kadang-kadang datang anjing menggigit selipar. Sebenarnya selagi anggota bahagian tersebut tak dibawa untuk semayang, maka tak mengapa, kita boleh basuh saja Tapi seandainya berlaku, ni memang betul-betul berlaku dalam di rumah saya. Selipar ni digigit anjing jadi bagaimana saya nak tunjuk pada tuan-tuan kaedah untuk membersihkan selipar yang digigit oleh anjing. Kita perlukan tanah sebanyak ni, tengok nampak? Ni tanah sikit je, tak perlu banyak pun. Satu bekas tak tanah ni tuangkan air ni. Okey, cukup. Nampak? Ini merupakan air tanah Nampak air tanah ni? Kan? Ni air tanah. Jadi kita perlu basuh untuk najis mughalazah yang berlaku pada kasut yang mungkin digigit anjing ni, hanya dengan kena ingat menggunakan 7 kali basuhan. Kerana Nabi menyatakan tahuru ina ahadikum idza walagha fihi al-kalb sab'a marratin ihdahunna biturab.
hendaklah kamu basuh bahagian yang digigit oleh anjing, yang dijilat anjing sebanyak 7 kali. Satu daripadanya dengan air tanah. Jadi ni kasut saya yang kena dibawa oleh anjing, digigit ada anjing yang tidak ada insurans. Okey. Ni air tanah. Nampak kan? Nampak air tanah saya dah buat tadi. Sikit saja, tak perlu banyak. Gaulkan seperti ini. Ini adalah benda ta'budi. Tuan-tuan, ta'budi ni bererti dalam Islam, Nabi SAW menganjurkan kepada kita mengamalkannya sebagai ta'budi, bererti ia satu bab ibadah. Kerana kita orang Islam diajar oleh Allah SWT untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Memang tak menafikan, ada fatwa daripada ulama Eropah mengatakan sebenarnya tanah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu adalah merujuk kepada sabun. Satu komponen lain, elemen lain, unsur lain yang boleh menyucikan. Jadi nampak ni tanah ni? Okey. Tuan-tuan, ni kasut saya yang kena gigit anjing. Tuan-tuan lihat bagaimana. Kita jeruskan air padanya. Okey. Jeruskan air tanah ni tadi. Nampak? Okey. Tak tahu mana satu bahagian digigit. Dah. Okey, udah. Jerus dah. Sini. Jerus satu. Satu. Bagi kita berhenti. Satu. Okey, berhenti. Dah sekali kan? Okey. 2 kali dah. 2. Okey, cukup. 2, 3, 4. Okey, cukup dah. 4 kali kan? 4 kali okey. 5, 6. Okey. Dah cukup. Nampak tuan-tuan? Mudah saja. Jadi berarti kita mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam pembersihan apa yang dipanggil sebagai najis mughallazah ni tadi, dengan membasuh sebanyak 7 kali. Nabi menyatakan tahur ina ahadikum idza walagha fihi al-kalb 7 maratin ihdahun nabi turab, iaitu kita basuh 7 kali, sekali dengan air tanah dan 6 kali dengan air bersih. Ni sikit-sikit tak mengapalah kalau kita nak basuh lagi selepas itu terpulang. Jadi madailah kita dapat ikut sunnah Nabi SAW dalam kehidupan pada hari ini dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita dapat keluar daripada segala bentuk kesusahan pada hari ini, yang mana orang mengatakan Islam ni takalluf, Islam menyusahkan. Tidak, sebenarnya tidaklah susah yang digambarkan. Mari saya nak tunjuk lagi sekali. Ini sebelah lagi slipper saya. Okey, cukup. Ini air tanah nampak air tanah kan? Okey, ni slipper yang bernajis yang sebelah lagi okey. Jerus. Ni sekali okey. Di sini dah. Satu, 2, 3, 4, 5, okey, 6. Cukup dah. Terima kasih. Jadi kita dah pun menyucikan kasut kita yang kena najis anjing tadi tolong basuh tangan abang ni sikit. Okey. Dah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, saya harap dengan sedikit penerangan pada pagi ni bagaimana bertayamum dan bagaimana menyucikan kasut ataupun slipper yang kena gigitan anjing najis mughallazah ni tadi, mudah-mudahan dengan cara demikian, ataupun mungkin kena najis anjing yang kita ketika menggunakannya terpijak di taman ke di mana-mana tempat. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang ditunjukkan tadi dapat membantu kita menyelesaikan najis mughallazah yang berlaku dalam hidup kita pada hari ini, yang kita alami dalam hidup kita pada hari ini. Jadi sekian setakat ni saja dulu untuk pengajaran pada pagi ini untuk anak-anak kita, untuk muslim-muslimat yang ada di
di mana saja. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian dapat memberi petunjuk kepada kita betapa mudahnya Islam. Dan Nabi SAW telah menyifatkan bu'istu bil hanafiyati samha. Aku ni diutuskan membawa agama yang sifatnya sangat tolerate, banyak kompromis, banyak kemudahan, banyak keringanan, banyak kelonggaran. Kalau zaman dahulu orang sebelum Islam, mereka kalau kena najis pada pakaian itu, kena potong pakaian tersebut, tak boleh digunakan langsung. Kalau mereka melakukan dosa besar, kena bunuh diri, tak ada konsep bertaubat. Maka tuan-tuan, inilah kelebihan yang ada pada Islam yang mudah-mudahan dapat kita fahami dan dapat kita perbetulkan kehidupan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mengamalkan Islam. Nak tengok lebih lanjut, sila rujuk kepada buku kami yang bertajuk Indahnya Hidup Bersyariat, karangan almarhum Dato' Ismail Kamus. Semua panduan tersebut dibekalkan, dikemukakan dengan gambaran sekali. Sekian, jumpa lagi pada waktu yang lain insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua pada Sadia Hasibun, Ruhaya, pada Muhammad Yazid, kepada Cikmah, kepada Syahidah Hamid, Siti Haidah Hamid, Aminah Mahmud, semua yang ada, mudah-mudahan dapat kongsi sama-sama video ni kepada saudara-saudari kita, sahabat kita yang mungkin perlukan kepada panduan dan cara untuk bertayamum dan cara untuk membersihkan najis mughalazah. Sekian saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.